Adakah dakwaan Najwan Halimi bahwa Parti Bersatu itu adalah parti yang paling lemah? Tiada pemimpin yang layak daripada parti itu menjadi Perdana Menteri. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini sekali lagi. Hari ini kita akan kupas satu dakwaan bahwa adakah Bersatu benar-benar parti paling lemah dalam Perikatan Nasional. Kenyataan ini dilontarkan oleh Adun Kota Anggerik, Najwan Halimi yang menyasarkan kepimpinan Bersatu, khususnya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Najwan mengkritik keras kenyataan Wan Faisal yang membela kedudukan Bersatu dalam parti utama dalam Perikatan Nasional sambil menolak cadangan Mursyidul Ampas Hashim Jasin yang mencadangkan PAS sebagai peneraju gabungan itu. Dalam video ini kita akan membincangkan tuduhan ini dengan lebih mendalam, termasuklah reaksi yang timbul, statistik terkini, serta perbincangan yang lebih kontroversi berkaitan masa depan Perikatan Nasional. Najwan menegaskan bahwa Bersatu adalah parti yang paling lemah dalam Perikatan Nasional dengan merujuk kepada kelemahan akar umbi parti itu. Menurut beliau, Wan Ahmad Faisal sendiri menjadi bukti nyata apabila beliau terpaksa bertanding di kerusi Parlimen Machang yang merupakan kubu kuat PAS bagi meraih sokongan. Ini, kata Najwan, jelas menunjukkan bahwa Bersatu tidak mempunyai pengaruh yang signifikan di kalangan rakyat. Tambah Najwan lagi, Bersatu kini hanya bergantung kepada kekuatan PAS untuk mengekalkan relevansi politiknya dalam gabungan itu. Kritikan ini tidak terhenti di situ. Apabila Najwan turut menyentuh soal ketidakmampuan Bersatu memainkan peranan sebagai pembangkang yang efektif. Beliau menyifatkan ahli parlimen Bersatu sebagai gagal membawa suara rakyat ke parlimen, manakala Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pula tidak berani memegang jawatan ketua pembangkang. Najwan mencadangkan bahwa ini mencerminkan kelemahan kepimpinan Bersatu yang menurutnya hanya bergantung kepada retorik lama tanpa tindakan konkret. Ketegangan ini semakin memuncak apabila kenyataan Wan Ahmad Faisal mengenai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional turut mendapat perhatian. Wan Faisal menamakan beberapa pemimpin seperti Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Hamzah Zainuddin sebagai calon, namun kenyataan ini ditolak oleh Hashim Jasin yang menegaskan bahwa keputusan seperti ini tidak boleh dibuat secara sepihak oleh Bersatu. Hashim mendakwa bahwa PAS mempunyai sokongan akar umbi yang lebih luas dengan memegang 43 kursi parlimen berbanding hanya 25 kursi yang dimiliki oleh Bersatu. Hashim juga menyatakan bahwa ahli akar umbi PAS mempunyai harapan tinggi untuk melihat parti mereka memimpin negara. Ini membuka persoalan besar, adakah PAS lebih layak mengetuai Perikatan Nasional berbanding Bersatu berdasarkan angka dan sokongan akar umbi. Wan Ahmad Faisal dalam responsnya menegaskan bahwa isu ini perlu dibincangkan secara dalaman tanpa melibatkan kenyataan terbuka yang boleh mencetuskan ketegangan antara parti komponen dalam Perikatan Nasional. Namun, kenyataan ini tidak dapat menghalang spekulasi mengenai hubungan dingin antara PAS dan Bersatu yang dilihat semakin jelas. Ketegangan dalaman ini bukan saja merosakkan image Perikatan Nasional sebagai gabungan yang bersatu, malah menimbulkan keraguan dalam kalangan penyokong mereka mengenai hala tuju gabungan ini pada masa depan. Untuk menambah lagi dimensi kepada perbincangan ini, sejarah hubungan antara PAS dan Bersatu turut memperlihatkan beberapa konflik yang tidak dapat dinafikan. Sebagai contoh, dalam pilihan raya umum ke-15, PAS dilihat lebih dominan apabila mereka memenangi jumlah kursi parlimen yang jauh lebih tinggi berbanding Bersatu. Situasi ini telah mencetuskan persoalan mengenai keperluan sebenar PAS untuk terus bergantung kepada Bersatu, sedangkan mereka boleh berdiri sendiri dengan sokongan akar umbi yang kukuh. Adakah ini bermakna PAS sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih peranan sebagai parti utama dalam Perikatan Nasional sekaligus mengetepikan Bersatu?
Di samping itu, strategi politik Muhyiddin Yassin juga menjadi bahan perbincangan. Beliau dilihat lebih berhati-hati dalam mengambil langkah politik, namun ini seringkali disalah tafsir sebagai kelemahan. Muhyiddin pernah mencipta sejarah sebagai Perdana Menteri pertama yang berdepan pandemik global. Tetapi keberaniannya kini dipersoalkan kerana enggan memimpin sebagai ketua pembangkang. Adakah ini keputusan taktikal atau petanda bahwa Muhyiddin sudah kehilangan momentum politik? Isu calon Perdana Menteri Perikatan Nasional turut mencerminkan perpecahan dalaman gabungan itu. Dengan PAS menunjukkan minat yang jelas untuk mengetuai, Bersatu pula cuba mempertahankan relevansi mereka dengan mencadangkan calon dari parti sendiri. Ini menimbulkan dilema yang sangat besar. Mampukah Perikatan Nasional mencapai konsensus atau adakah konflik ini akan terus memecah belahkan gabungan mereka? Situasi ini memberi peluang besar kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk memperkukuh kedudukan mereka sambil menyaksikan Perikatan Nasional terperangkap dalam konflik dalaman. Persoalan mengenai Hala 7 Perikatan Nasional tidak terhenti di sini. Isu perkauman yang sering dimainkan oleh Bersatu dan PAS turut menjadi bahan kritikan. Najwan menyifatkan ini sebagai taktik lama yang tidak lagi relevan dalam lanskap politik modern. Sebaliknya, beliau menggesa Bersatu untuk menunjukkan kepimpinan yang lebih progresif dan berwibawa sebagai pembangkang. Namun, mampukah mereka melakukan perubahan ini dalam keadaan parti sendiri dilihat lemah dan bergantung kepada sokongan luar? Ketegangan antara PAS dan Bersatu mungkin menjadi titik penentu kepada masa depan Perikatan Nasional. Sekiranya mereka gagal menyelesaikan perbezaan dalaman, ini berpotensi merugikan mereka dalam pilihan raya akan datang. Namun jika mereka berjaya mencapai kesepakatan, Perikatan Nasional mungkin boleh kembali dengan lebih kuat sebagai alternatif kepada kerajaan semasa. Dengan semua fakta ini, mari kita bincangkan beberapa persoalan yang lebih kontroversi. Adakah wajar PAS menjadi peneraju Perikatan Nasional berdasarkan kekuatan kerusi mereka di parlimen? Apakah Muhyiddin Yassin masih relevan atau patutkah beliau berundur daripada politik nasional untuk memberi ruang kepada pemimpin baru? Adakah Bersatu hanya menjadi liability kepada Perikatan Nasional atau mampu bangkit sebagai parti yang lebih kukuh? Ketegangan dalaman ini mencerminkan cabaran besar dalam politik Malaysia, di mana gabungan parti sering berdepan isu ego politik dan persaingan kuasa. Dalam keadaan ini, adakah rakyat masih boleh berharap kepada Perikatan Nasional untuk membawa perubahan yang mereka janjikan? Tinggalkan pendapat Anda, ulaskan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Current Sphere MY, dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan Anda. Current Sphere MY, tempat di mana pandangan Anda membentuk arus perbincangan. Sekian sahaja, terima kasih.